Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Habis pahala, beranak 7 orang. Sebab jangan rugi, malaikat akan padam. Tengok orang lelaki, mana ada ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni? Senyap je lah. Jadi orang perempuan kalau marah, sampai hati awak lupa saya. Macam-macam dah saya buat. Apa dia? Lu fikir dah sendiri. Jangan sebut. Sebab takut kena padam. Jangan sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sadaqallahul aliyyul azim. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi, tuan pengerusi acara, bahagia tuan imam, barisan jawatankuasa surau, kepimpinan tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada hari ini, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, tidak lupa juga pada saudara-saudara saya, ibu saudara saya yang ada di Meru ni yang cepat datang nak membuktikan kejawaan saya. Saya adalah darah Jawa sikit tu sebab muka macam Pan Asia. Jawa campur Minang jadi Janang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis yang memang dituntut. Itu majlis ilmu, lebih-lebih lagi kita berada di dalam majlis membesarkan Allah dan juga mengingati seorang manusia yang cukup hebat, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang di awal tadi saya baca, sesungguhnya Rasulullah itu adalah contoh ikutan terbaik. Clear dah dalam Quran kan? Contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, barang siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak. Itu ya. Soalan bocor. Dan dah ada dah dalam Quran, dah ada. Kan? Dalam Quran dah ada. Cuma kita soalan bocor. Macam budak-budak pesa lah dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab. Rugi. Kan? Yang ni dah dapat dah soalan bocor. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nak hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak. Soalan bocor, siap jawapan. Bapak rugi kalau kita tak ambil peluang. Ya. Kita kena tengok dalam banyak-banyak makhluk, kita kena syukur Allah Ta'ala tak jadikan kita, dia ada 2 jenis makhluk, satu makhluk hidup, satu makhluk mati. Allah Ta'ala tak pilih kita jadi makhluk mati. Contoh rostrumnya, meja ni, makhluk mati. Alih ke sana kemari dia tak menyaut dah. Cakap memang tak jawab. Mikrofon ni kan, tak tekan memang tak on. On tak on. Kan? Budak sekarang ni kan. On tak on. Kan? Jadi, bukan makhluk mati, makhluk hidup. Makhluk hidup pula ada 3 jenis. Syukur sangat dalam 3 makhluk hidup tu, iaitu manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Syukur Allah Ta'ala tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan. Bayangan lahir-lahir jadi robong. Alamat kenduri memang settle. Kan? Settle. Cuk paku habis. Sayur bening habis. Kan? Atau kita syukur juga tak dijadikan binatang. Bayangkan kalau jadi binatang, jadi kambing. Asal raya haji suspend. Kan? Engkau kaku. Dia tinggal 2 ekor dalam kandang tu. Kau kaku. Aku rasa kau ni daging kau banyak.
Dia tak ada, Tuhan kita ni suka yang tulang-tulang. Tiba-tiba 2 ekor jiun. Sebab tahun tu lebih sikit korban dia. 2 ekor dia hantar. Kan? Tak jadi kangaroo melompat-lompat kat Australia tu. Tak jadi rimau yang makin lama makin pupus. Tak jadi buaya. Saya ceramah di Sibu baru ni 2 kali feri nak pergi ke Kuala Matu dan Daruk. 2 kali feri. Saya terbiasa tengok tu bonggol. Awas bonggol. Awas jalan berlubang. Kan? Kat sana lain tu. Sebelum naik feri tu ada signboard tepi jalan. Awas sini ada buaya. Lain macam tu. Puas ninja-ninja tak nampak pula kan. Dah lama tak jumpakan kawan kan, macam jadi tak jadi binatang, Allah Ta'ala pilih kita jadi orang. Dah pilih jadi orang pula, syukur dalam banyak-banyak orang kita tak buka-buka mata dalam gereja, tak. Atau lahir-lahir dalam keluarga duduk kat dalam kuil kan, bertanda kepala contoh. Tak ada. Kita bukannya lahir dalam hutan yang menyembah pokok. Ada golongan yang menyembah pokok di Amazon tu, dia sembah pokok. Selagi mana pokok tu berbuah, dia sembah pokok tu. Bila masa pokok tu tak berbuah, dia boleh pakat dengan semua suku kaum keliling pokok tu, dia maki cukup-cukup pokok tu. Tak sempat malam, mati pokok tu. Nak tunjukkan pokok kena maki pun malah mati. Bayangan orang, dia cubalah maki, yang memaki tu mati. Itu kan. Kan, nak cari pasal kan. Tapi Allah Ta'ala pilih kita jadi orang yang lahirnya Islam. Dahlah pilih lahir Islam. Bukan lahir-lahir kat Israel, Palestin, tak. Lahir-lahir bukannya duduk dekat negara minoriti kena pijak kat selatan Thailand tu, tak. Bukan lahir-lahir dekat Bosnia, tak. Kan, tak. Tapi lahir kat Malaysia, dahlah Malaysia. Duduk kat Meru. Kan? Perhampiran dengan sate-sate dan tempe. Nikmat. Bayangkan nikmat malam ni datang. Berapa ramai datang tadi. Saya dapat berita daripada pengikut saya tadi. Yang datang tadi berapa ramai naik motor. Helmet pun tak pakai. Punya nikmat lah kan. Tak berani polis tu tahan. Dek ramai orang tak pakai helmet malam ni. Kan? Tu nikmat Tuhan bagi. Sebab negara kita makmur. Alhamdulillah. Kan? Jadi, dan yang paling besar sekali nikmat kena syukur dah lah jadi orang Islam. Lahir-lahir jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di Malaysia. Berapa ramai orang minta macam mana? Kan disebabkan dengar pasal cerita syafaat Nabi. Ramai berlumba-lumba cakap, "Ya Allah, kau jadikanlah kami ni umat Muhammad." Tak dapat. Punya nak dia orang dengan kelebihan umat Muhammad ni, dia orang semua nak. Kita yang dah memang umat Nabi Muhammad, relax, takkan siapa. Macam tu lah. Kan? Tak ada apa. Sunnah Nabi pun dah, walaupun dah tahu kelebihan-kelebihan, relax, tak buat apa. Tadi berapa ramai orang salat sunat qabliyah ba'diyah, dia relax bersandar, seolah-olah kau semayang lah, aku dah banyak dah. Macam tu lebih kurang. Itulah dia. Manusia yang hebat. Kan? Manusia yang hebat, manusianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum pun sunnah Nabi, bukan susah sangat. Senyum banyak-banyak. Kan? Nabi ni senyum. Nabi kalau marah, Nabi biasanya, Nabi bukannya tengking. Nabi bukannya apa? Nabi akan tinggalkan tempat itu tanpa memberi salam. Itu dah cukup marah dah tu. Kita kalau lagi tak kena penampak kat muka, tak tahu dia marah kan. Tapi Nabi macam tu. Kan? Kemudian bersenda gurau. Nabi pun bersenda gurau dengan isterinya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Dia pun bergurau senda. Kita bergurau lah. Kalau bolehlah saya nak pesan semua, balik nanti cuba download khutbah terakhir Nabi. Khutbah terakhir Nabi, tengok apa pesan-pesan Nabi, kemudian kita tandakan. Yang ni dah buat belum? Ni dah buat belum? Ni dah buat belum? Termasuklah cerita pasal gurau senda tu. Nabi kata berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi dah sebut. Dengan orang perempuan jangan kasar-kasar. Hari ni bukan orang lelaki je, orang perempuan pun sama. Jangan kasar-kasar dengan suami. Lemah lembut. Nabi minum air pun, Allahu Akbar, punya romantik dengan isteri Nabi. Nabi panggil isteri,
panggilan yang lemah lembut. Wahai, dia panggil apa? Ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, dia kata kan. Panggilan lah, yang penting pipi. Dia. Tak kisahlah, aku pun tak tahu pipi apa nak panggil. Tak apa. Panggil lah, wahai isteriku, wahai sayangku. Panggil lah. Wahai adindaku, maknanya panggil panggilan yang lembut. Jangan. Ada orang dulu panggil Intan. Sebab dia Intan Payung maksud itu. Nama dia bukan Intan, tapi panggil Intan. Intan, Intan. Maknanya sayang dia. Kan? Maknya, la ilaha illallah, tak feel langsung. Bapaknya, ada cucu, atuknya. Atuk nak siap pergi surau. Pergi mana Bang Haji? Surau. Nampak cara jawab? Kan lembut tu. Sebab panggil Abang Haji. Pergi mana atuknya? Surau buta. Kan lain tau, lain. Lain tau, dia punya kasar tu lain. Kan, panggil abang. Apa salahnya? Betul tak? Nabi tu bila panggil, ya wah, dia kata, ya Mumairah. Isteri Nabi jawab, ada apa ya Rasulullah? Panggil pangkat suami. Ada apa wahai suamiku? Jangan panggil pangkat kerja dia. Kawan tu kerja kilang, ada apa wahai operator pengeluaran? Jangan macam tu. Kan? Kawan tu kerja plus ke? Kerja JKR ke? Tak ya. Sebut ada apa wahai suamiku? Macam tu sekali. Nabi nak tegur masakan isterinya. Ya Allah. Nabi dah tahu masakan isterinya masing. Dia kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Oh ingat ya Rasulullah. Kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isterinya suap lagi. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa 40 kali. Nabi tak buat muka masin. Tak ada. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, langsung dicapai pinggan tu buat ke dapur. Ya Allah masinnya. Dia faham. Cuba kalau kita. Kau sini kau. Sini. Dia kata, Allah garam. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa kan? Rumah garam betul. Cubalah lemah lembut dengan isteri. Isteri kadang tak sengaja, dia penat. Dia macam-macam benda dia buat. Satu hari. Betul tak orang perempuan? Pak tu, mak. Aku dah cakap. Dia kalau buat mengadu tu cepat. Kan? Betul orang perempuan. Jangan risau perempuan. Allah Ta'ala dah janjikan keistimewaan orang perempuan. Dalam satu hadis Nabi sebut, orang perempuan jaga puasa, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Dan keempat, taat perintah suami. Masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Dia boleh pilih pintu tau. Bukan dekat kedai kain dia boleh pilih kain. Nak masuk syurga pun boleh pilih pintu. Cuba fikir. Kita orang lelaki tak boleh pilih. Dapat masuk untung. Tanggungjawab tu buat orang perempuan. Berhentilah menangis sebab suami. Buang masa. Taat perintah suami. Apa dia nak ikut? Dia nak makan, masak. Nak tempe, goreng. Nak sate, bakar. Nak apa lagi? Maggi, masak kan. Nak air kopi, buat. Nak suruh sign. Kak, suami nak transfer tanah kat kita. Cuba jangan sangka buruk. La ilaha illallah. Cepat betul sangka buruk lah. Jaga baik ni. Betul. Nampak ya? Nabi lemah lembut. Nabi kalau nak minum air. Ni sebenarnya satu, minum air masak ni pun memang sunnah Nabi. Nabi pernah dengan Sadiq. Nabi lapar. Nabi keluar. Nabi jumpa dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Kemanakah gerangan kau? Aku lapar Rasulullah. Samalah dengan aku. Aku pun lapar. Jalan. Jumpa pula dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Samalah kami semua lapar ni. Bertiga tu jalan cari makan. Sampailah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Wahai Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Abu Ayyub. Waalaikumsalam. Ada apa? Apakah gerangannya 3 pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Sesungguhnya kami lapar. Ada tak makanan di rumah kamu? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi pun makan buah tamar tu. Nabi bismillah, Nabi makan buah tamar. Dan Nabi minum air masak. Contoh. Lalu Nabi sebut Alhamdulillah. Dan Nabi sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Dapat jumpa Samsul debat. Contoh. Alhamdulillah. Lambat-lambat sampai dia. Saya dah maafkan tadi orang umpat saya tadi. Saya maafkan.
Jangan risau. Saya dengar, kalau apa-apa dah lambat datang, saya maafkan. Yang seorang ni tingginya pun saya maafkan. Yang seorang dalam TV nampak gemuk lagi kurang ajar pun saya maafkan. Itu pun saya maafkan, tak ada hal. Okey aja. Kan? Tapi itu dia Nabi macam tu. Kalau nak minum air masak ikut sunnah Nabi, caranya paling kurang 3 teguk, itu kena ingat. Jangan kurang 3 teguk. Lebih tak apa. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nampak tertib dah tu. Tapi kalau kita minum macam ni, itu tak dapat pahala sunnah. Puas hati aku dapat minum. Haus seperti tadi. Tapi memang ya. Lepas tu Nabi berlemah lembut dengan isterinya macam mana. Nabi tak pernah tengking isteri dia. Kita berapa kali jerit isteri kita. Nabi sebut dalam khutbah Nabi tu, seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Maksudnya apa? Nafkah. Bagi isteri nafkah walaupun isteri kita bekerja. Ingat tu. Itulah poin yang akan dibawa malam ni. Sampai rumah kan? Bang, dengar tak tadi yang Ustaz cakap pasal nafkah tu? Dia punya susunan ayat tu tak tahan kan? Bagi ni paling minimum bagi dia makan yang memungkinkan dia hidup lagi sampai esok. Contoh kita tengok bola malam ni. Contoh, tengok kat kedai mamak. Balik, jangan tanya nak makan apa. Kita dah tahu dia suka makan apa. Bungkus dia bawa balik. Tanggungjawab dah selesai. Ni tanya, nak makan apa? Kadang orang perempuan malas. Belikan je. Jadi kita dah beli. Orang perempuan dia akan sebut yang kita tak bagi ni. Ya, amin. Orang perempuan berhenti mengungkit. Rugi. Bila mengungkit, malaikat padam. Abang dah lupa. Saya gosok baju untuk abang. Pahala gosok baju padam. Saya buat air kopi untuk abang. Padam pahala buat kopi. Saya masak untuk abang hari-hari 20 tahun. 20 tahun yang pahala padam. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Habis pahala. Beranak 7 orang. Mak, jangan. Rugi. Malaikat akan padam. Tengok orang lelaki. Mana ada ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni? Senyap je lah. Jadi orang perempuan kalau marah, sampai hati awak lupa saya. Macam-macam dah saya buat. Apa dia? Lu fikirlah sendiri. Jangan sebut. Sebab takut kena padam. Jangan sebut. Betul. Nabi hantar isteri dia, lemah lembut. Nabi hantar isteri sampai ke muka pintu. Nafkah tu tadi, bagi minimum pun tak apa ya. Abang teringat mengisafi ceramah malam tadi, ambil lah ni. Tak adalah banyak sangat. Abang, susah aja abang ni. Kalau abang tak boleh tak apa, abang ambil lah tu. Buka dalam RM20. RM20 bagi. Perempuan jangan macam tu. Walaupun RM20, syukur alhamdulillah abang. Setelah 20 tahun dapat RM20. Kau jangan sindi aku macam tu. Kan? Bila bagi cakap syukur alhamdulillah abang, tapi kalau abang membebankan tak apa, saya faham. Macam tu orang perempuan. Jadi barulah rukun rumah tangga. Ataupun suami, abang menginsafi, abang sedar sama ni abang tak bagi, nah ambil lah. Tak adalah banyak sangat. Ambil lah. 2,000. Setuju tak orang perempuan? Setuju. Sah lah mata duitan kan? Setuju tu kan? Tapi itulah, bagilah, jangan tak bagi. Kan? Tapi orang perempuan boleh. Contoh orang lelaki bagi, dia kerja. Nah yang ambil lah, tak adalah banyak sangat 2,000 abang. Tak apa. Abang simpan duit ni. Saya tak nak sebab saya kerja kan? Saya boleh cari sendiri. Abang jangan risau. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau bagi memang dia ambil ni. Dia tak akan tolak man. Nabi hantar isterinya, wahai isteriku jangan. Isterinya Saudah, wahai isteriku janganlah terburu-buru. Isteri nak keluar ni, tunggu sehingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Nabi hantar isteri dia sampai muka pintu. Itu pun sunnah Nabi. Bila isteri nak keluar pergi mengaji, nak pergi ngaji jap. Kan abang tak nampak pula abang ni. Tiba-tiba abang hantar. Sunnah Nabi. Abang ni malu saya. Tak apalah, abang kan tengah tengok TV tu. Tak teringat sunnah Nabi kan, abang buatlah. Selagi abang boleh. Duit belanja ada? Oh betul, bagus tu. Duit belanja ada? Tak ada bang. Kau jalanlah, aku tanya je. Kan? Yang penting tanya. Lepas tu,
Nabi romantik, tadah lutut Nabi ni jadi tangga untuk isteri naik kuda, naik unta. Nampak? Nabi tadah tu. Tapi orang lelaki di Meru. Kaji dulu kapasiti berat badan isteri kita. Jangan main tadah, ya Allah, ya Allah. Apa yang kau makan ni, ya Allah. Perak, patah pula. Ya Allah, jadi hal. Tapi isteri kita, dia tak naik kuda, tak naik unta, dia naik motor kan. Turunkan double stand, letak, abang ni susah ya. Tak apalah. Abang nasihat start dah ni. Bang, masih bang. Elok-elok jalan. Nampak? Ataupun dia naik kereta, bukakan pintu dia kereta. Abang, sampai 4 pintu abang buka. Dah aku tak tahu kau nak masuk pintu mana. Aku buka lah semuanya. Allahu Akbar. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung senyap. Sebab dia dah terbayang macam mana nak buat. Saya ceramah di Keluang, orang perempuan ingat tu, mandi bersama dalam bekas yang sama. Tak muat besen. Dia jawab, ya Allah. Siapa suruh pakai besen? Ya Allah. Kau seorang pun dah tak muat. Jumpa imam nak pinjam bekas mandi jenazah tu pinjam. Tentu-tentu besar. Saya ceramah di Felda Palung kan. Felda Palung tak sebutlah Felda Palung berapa. Mandi bersama suami isteri. Besar pahala sunnah. Tak terdaya nengoknya. Siapa suruh tengok? Mandi malam. Tutup lampu. Agak-agak. Mana pula laki aku. Tak nampak. Buka lampu dah terbaring untuk tu. Yang ketiga, syukur. Nabi sentiasa bersyukur. Kita pun bersyukur. Syukur ni ada 4. Pertama dengan lisan. Kedua dengan hati. Ketiga dengan perbuatan kita. Dan yang keempat, memelihara nikmat yang kita ada supaya tidak rosak. Itu maksud syukur. Begitu juga bersedekah. Sedekahlah banyak-banyak. Nampak tabung, jangan lupa sumbat duit. Jangan kita buat baik lalap nampak tabung. Berapa tahun dah duduk kat Meru ni? 20 tahun dah saya duduk sini. Tanya, sampai tak sumbangan kat surau 2,000? Saya bukan sebut 20,000. 2,000 sampai tak? Macam mana nak sampai? Sentiasa nampak tabung mempertahankan keseringgitannya. Memang tak sampai. Dekat masjid kan, hari Jumaat, RM1. Itu pun pinjam dengan isteri, kau ada RM1. Tak pulang-pulang. Kan? Tapi bukan orang sini, tempat lain. Ini nak nyukir. Nampak tak? Sedekah banyak-banyak bagi. Nabi apa ni dalam Quran pun surah Al-Imran ayat 92 menyebut macam mana? Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Bagi yang kita suka. Gemar RM50. RM50 dengan RM10. Mana yang lagi kita suka? RM50. Masuk RM50. Susah nak buat ni kan? Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang lain. Termasuk yang bercakap. Mengaku. Kadang kita lalu terfikir. Ya Allah nak masuk ke tidak? Masuk ke tidak? Ya Allah 100 ni. 100. Ya Allah nak masuk ke tidak? Aduh. Berdebar ni. Tabung dah lama tunggu depan. Yang jemaah kiri kanan pun fikir. Masuk ke tak? Masuk ke tak? Kita pun teringat. Belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Kita pun sumat. Lalu tabung. Mata tak lepas tengok. Jangan risau, Allah bagi ganti. Dan Allah bagi ganti. Kemudian seterusnya, silaturahim. Ingat, jaga silaturahim. Pilihan raya dah berlalu. Jangan gaduh-gaduh. Rakyat sudah memilih. Cukup-cukuplah kita bergaduh sesama kita. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia sebab dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia sebab dia geng parti sana. Nabi tak ajar. Atas nama Islam, baik. Kita kena rapatkan saf kita. 24 jam politik kenapa? Cukup-cukuplah. Ni semua ni. Ingat dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dua-dua dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Ingat. Sebab bila ada program, ada kenduri, pergilah. Campur. Sebab kita tak tahu hidup kita berapa lama. Jangan sebab dia silaturahim amalan kita tergantung. Jangan. Rugi. Daripada bermusuh, baiklah kita berbaik. Kadang kita marah bukan sebab apa pun. Sebab duit
Yang dia pinjam tak pulang. Berapa banyak? 2,000. Tak berbaloi sebab silaturahim. Memang betul. Memang susah cakap ni. Saya sendiri pun pernah. Orang nak pinjam duit. Saya memang masa time tak ada. Itu je yang ada. Tak apa bang. Saya nak pinjam ni bang. Ada seorang hamba Allah. Saya pinjam bang. Saya janji bang. Sebab saya nak buat ada program. Saya nak buat ada projek ni. 2,000 saya akan bayar balik kat abang 4,000. Bincang-bincang dengan isteri saya. Bolehlah. Bagilah. Mudah-mudahan tambah rezeki kita. Bagi. Lepas 2 minggu senyap. Telefon dah tak berangkat. Dah tak dapat. Sudahnya saya jumpa dia dekat. Saya nak pergi. Saya lalu jumpa di Pahang. Pergi jumpa dia. Bila pergi Pahang saya tanya kawan dia. Mana dia? Mana dia? Dia kata, tak tahu lah bang. Dia segan kan bang. Tak apa kau cakap dengan dia. Duit tu ada ke tak ada. Kalau ada dia bayar. Kalau tak ada tak apalah. Aku halal buat macam mana. Tapi kau cakap dengan dia. Aku memang nak jumpa dia. Aku tak nak gaduh-gaduh. Pasal duit ni. Cakap. Memang betul ikut kan memang susah. Kita kadang-kadang tengah susah memang marah. Tapi ke mana nak bawa marah kita tu? Dua perkara yang paling susah. Maaf. Minta maaf dan memaafkan. Dua-dua susah. Tetapi itulah perbuatan yang paling mulia sekali. Orang yang minta maaf dan memaafkan lapang dada. Dia tengok. Orang yang tak memaafkan, aku tak ada. Dengan orang lain boleh, dengan dia tak boleh. Tengoklah hidup dia. Susah. Ada orang tu sebab silaturahim ni, kenapa silaturahim ni berat? Sebab silaturahim ni Allah letakkan sifat Allah dalam tu, sifat rahim. Silaturahim, sifat Allah ada dalam tu. Akhirat besok silaturahim ni akan cakap, siapa yang tak nak berbaik dalam dua orang ni sebenarnya? Kadang kita dah minta maaf dah. Aku minta maaf ayolah. Tapi dia dalam hati tak settle contohnya. Kita ni dah ikhlas tadi. Kita tengok dia masih tak layan kita. Tak apa, kita dah minta maaf. Kita tetap baik dengan orang. Akhirat silaturahim dia cakap, sebenarnya dia ni tak ikhlas memaafkan. Orang tu dah minta maaf dah, ya Allah. Silaturahim ni akan cakap. Kita tak boleh cakap dah. Akhirat so. Itu sebabnya jangan. Kemudian sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Jangan kita ikutkan hawa nafsu kita. Sikit lagi. Salat, jaga salat kita. Salat sunat banyak-banyak. Kan? Salat sunat ni nak tampung salat wajib yang kita dah buat. Kemudian bersih, kena jaga kebersihan. Nabi jaga kebersihan. Pernah kisah seorang, ada kisah selepas zaman sahabat, ada seorang lelaki ni dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia pandang Nabi, ya Rasulullah, aku umat kau ya Rasulullah. Kenapa kau berpaling? Sebab dia nampak Nabi berpaling. Kau marahkan aku ke ya Rasulullah? Apa salah aku? Tak, aku tak marahkan kau. Habis kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya aku tidak kenal akan kau. Aku ni umat kau ya Rasulullah. Bukankah kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal ibu bapamu sendiri? Memang betul. Aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal akan kau kerana kau tak pernah sekali pun berselawat kepada aku. Tanya balik beberapa kali selawat. Orang perempuan pun kadang selawat, time terperanjat pun selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila abang balik? Macam tu lah, baru dapat sebiji. Kan? Kalau tak selawat. Kan? Kita azan dulu Okay, azan dulu. Syukur. Apa? Okay. Kita sambung kan. Kena lama sikit malam ni sebab kan senang jumpa kan. Kena lama sikit lah. Ambil lah sampai tu kan. Tak maaf lah, jam tahu tak sanggup pula. Biasa saya pergi Muhammad saudara saya kat sini dokek je. Kan tak lama pun dah malam ni hari Jumaat lupa pula kan. Jadi Nabi sebut Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa yang suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Akan selalu sebut nama Nabi. Bukan time terperanjatnya. Kita selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak ke atas Nabi. Kan? Kalau kita tengok, kalau orang tu kalau dia berarak, dia selawat. Ataupun orang yang pergi sembahyang jemaah di masjid, di surau, kalau dia tunggu sampai habis doa, ada harapan juga dia berselawat. Sebab kelaziman kita lepas kita doa, walhamdulillah rabbil alamin, semua bangun salam sambil selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat.
Ataupun ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Itu hibalah sikit, tersentuh hati. Kan? Ataupun alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram Ahmad al-Hadi lazi. Pernah dengar tak? Ada lirik dia. Ngawiti engsun iki syirat kelawan muji marang pangeran. Saya tak faham maksudnya, janganlah tanya. Saya tanya maklum saya pun, dia pun tak faham. Tu halus betul kata. Selawat syair Jawa. Tapi berselawat kata Nabi, tanda kita sayang kat Nabi, ingat kat Nabi. Sebut nama Nabi selalu. Kan? Dan Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Selawatlah banyak. Hidup dah lah tak panjang. Kan? Hidup dah lah tak panjang. Masa yang ada kita tak payah buang masa dah. Kita fikir jalan yang paling shortcut untuk masuk syurga. Selawat banyak-banyak, yang kedua hidupkan sunnah Nabi. Itu dua. Ni soalan bocor ni. Kan kita banyak dapat soalan bocor. Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Kan? Standby. Standby. Semua akan mati. Tak kira masa. Ada budak tu umur 11 tahun. Jumpa saya dekat Wang Semaju, mak ayah dia kata, anak dia meninggal dunia. Umur 11 tahun, meninggal dalam tidur. Tak ada sakit, tak ada apa. Tiba-tiba esok dah tak bangun, tengok dah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia jumpa saya menyampaikan hajat, dia kata nak sangat jumpa. Dia kata, tapi anak saya tak sempat jumpa. Minta doakan, kata dia. Doakanlah. Budak 11 tahun. Apatah lagi kanak-kanak yang depan saya ni. Yang dah umur 50-60 tahun ni. Kan? Apatah lagi kan? Apatah lagi. Kan? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Tu sebab imam hari-hari doa, Allahumma khtim alana bisnul khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta mati dalam keadaan baik. Kita menangis fikir tentang rindu pada Nabi, menangis pasal dosa. Ini tak. Menangis sebab zaman ni terkeluar. Contoh payah tu kan. Kenapalah suara dia tak keluar, ya Allah. Menangis tu sebab zaman ni terkeluar. Makna bila saya cakap ramai golak, ramai faham, makna tengok. Macam tu kan. Kan. Betul, kita boleh nangis sebab itu. Ada orang menangis sebab yang tak logik. Sebab yang tak munasabah dengan tujuan dia. Kalau tanya kan, memang dia nyanyi lagu Elikat ku nantimu di pintu syurga. Confirm ke syurga? Dia boleh perasan dia menanti ke pintu syurga tu. Makna dia dah sampai dulu, aku tunggu kat sana. Confident ni. Kau tak tahu berapa ribu tahun kena seksa dan menangka, belum tahu lagi. Tapi dia boleh confident kan? Tapi menangis bukan menangis sebab anak apa? Dia menangis anak tak layak ke final bintang kecil. Menangis sebab isterinya gagal masuk kerja. Menangis pasal anak tak dapat masuk universiti. Tapi tak menangis sebab anak tak boleh ngaji. Tapi tak menangis sebab anak tak tahu agama. Hari ni orang boleh tanya soalan pelik-pelik. Ustaz, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Macam mana nak jawab tu? Kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Soalan tu kita tak payah tanya dulu, dah tahu jawapan dia. Mana boleh lelaki kahwin dengan lelaki? Belaga raket. Skru dengan skru tak boleh ngam. Skru kena cari lubang skru. Tak faham lagi.
Tak boleh bayanglah imam bertunang dengan Bilal. Cuba fikir. Bolehlah Bilal tu sesipu penang imam tu. Bayanglah kan? Tak boleh, tak boleh. Memang tak boleh jadi. Tak boleh. Bukan orang sini, jangan kau pandang imam dengan Bilal sini. Ni contoh. Ada orang tanya soalan tu. Lepas tu ada pula yang seko lagi pula. Ustaz, semain Jumaat hari apa? Apa punya soalan tu? Ustaz, semain Jumaat hari apa? Saya jawablah, hari Rabu. Bukan Jumaat ke? Habis kau tanya buat apa? Hari ni. Kita gelak-gelak, tapi itulah soalan budak hari ni tanya. Nampak tak? Itu sebab kadang hari ni dah pelik-pelik. Masalah saya tengok yang lelaki tak berapa lelaki tu lah. Perempuan tak berapa perempuan tu. Dia upload video, masalahnya komen-komen yang bawah tu yang menjahanam tu. Sabarlah sis. Kawan tu jantan sis apa? Sabarlah sis. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Ya Allah, ekor pula. Saya bukan cakap orang sini tahu orang mana lah. Kita pun nampak yang lembut-lembut dekat kampung kita. Jangan kita galakkan lagi. Assalamualaikum, Man. Sini lah duduk. Tak apalah. Macam tu. Layan dia macam, Man lah sini minum. Marilah. Halah. Tak apa, tak apa. Tak apa. Dia lembut. Tapi kita layan dia seperti biasa. Jangan piwit. Kan. Gatal. Tak nampak. Dia makin seronok tau. Balik dia seronok. Betul. Kadang kita sendiri yang mengalakkan. Kem, tak jawab dosa. Salam. Dia kata kan. Orang, jangankan pondan. Orang lelaki yang beri salam pada orang perempuan dengan cara macam tu pun tak wajib jawab. Tak ikhlas. Kem, tak jawab dosa. Tak perlu jawab. Satu lagi dalam jamban. Tak wajib jawab. Assalamualaikum. Dalam toilet kan. Assalamualaikum. Salam. Seorang tu kan. Tak perlu jawab. Kan? Satu lagi imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mam. Itu tak payah jawab. Tak peganjat imam tu kan. Pahala budak ni menjawab lah kan. Kan? Jadi, kalau kita tengok, Nabi sebut inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang paling baik di sisiku pada kiamat kelak adalah orang yang banyak bersalawat kepada aku. Dan Nabi pesan satu perkara lagi tentang sunnah Nabi. Nabi cakap tentang sunnahku. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nampak? Dah sebut satu. Nabi letak standard paling senang. Standard paling senang. Hidupkan satu sunnah aku. Apa sunnah yang paling senang? Muntah darah. Makan apa? Makan buah tamar. Makan buah tamar. Makanlah buah tamar. Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Keracunan ni macam-macam. Mungkin toksin dalam badan yang menyebabkan badan tak sihat. Nabi sendiri pernah nak diracun oleh musuh. Tetapi akhirnya disebabkan Nabi mengamalkan sunnah tu, yang lain mati. Sebab kurang. Tapi Nabi mengamalkan buah tamar hari-hari. Tapi balikkan, jangan cuba pula makan buah tamar, minum racun, mati ke tak. Jangan cuba. Ni makna hari-hari Nabi makan tu. Nampak tak? Ini buah tamar jumpa waktu puasa. Kau dah cari dah stok buah kurma. Kan? Sebab nak puasa. Habis bulan puasa. Buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Kalau tidak tu berbisik-bisik nazak iklan tu. Makanlah buah tamar. Habis meninggal. Pagi raya meninggal. Tak dengar suara dah. Tiba-tiba bulan puasa. Yusuf Tayyub. Hidup lagi dia. Hidup kita kat dunia ni sementara. Jangan kita penuhkan hidup kita ni dengan benda yang sia-sia. Hidup sunnah Nabi. Selawat banyak-banyak. Apa yang Nabi suka kita buat. Apa Nabi suruh tinggal kita tinggal. Hidup ni sementara. Dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia ni tempat meninggal. Ingat tu kata-kata hari ni. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Berapa ramai dah orang meninggal. Takkan kita tak belajar dalam kampung kita. Seorang hilang. Esok pagi seorang meninggal. Ya Allah,
meninggal dah. Situ tu siapa? Itulah kat ujung kampung. Ya Allah, malam tadi patutlah kat sebelah aku duduk tak berapa gelak sangat. Nak mati punya. Mula-mulalah teori itu keluar. Kan, mahal tak ada kena-mengena pun kan. Sangka baik ajalah. Dah memang ajal dia. Kan? Tapi itulah dia. Hidup ni sementara, kita nak habiskan dengan apa? Kita nak habiskan dengan apa? Hidup ni sementara. Kan? Kalau kita tengok kan nanti, sebenarnya dalam surah Al-Imran, ingatlah akan hari kiamat, padanya ada muka orang yang menjadi putih berseri dan ada orang yang menjadi hitam legam. Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, mereka ditanya secara menempelak, patutkah kamu kufur, ingkar sesudah kamu beriman? Oleh itu rasalah azab seksa neraka disebabkan kekufuran kamu itu. Kita dah dapat nikmat Islam, tapi kita menafikan dengan tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita. Kan? Yang mana suasana di padang mahsyar hanya dua muka saja yang disebut dalam ayat ni. Satu muka yang putih berseri dan muka yang hitam legam. Muka mereka yang berwajah putih ini adalah mereka yang mengamalkan. Ahli sunnah wal jamaah, termasuk kita, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, iaitu kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan begitu juga Ibnu Abbas menyatakan orang yang hitam ini pula adalah orang yang bergema mengamalkan benda-benda yang pelik-pelik, bid'ah dan juga menyebabkan perpecahan umat Islam. Ya kan? Al-Hasan Al-Basri pun menyatakan itu adalah golongan yang munafik. Kan banyak dalam WhatsApp tu, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Habis semua tak boleh. Kan? Tak ada dah. Doa awal tahun, doa akhir tahun ni tak ada. Kafir dia. Ada seorang tu juga. Doa tak ada masalah. Allah dah beritahu ud'uni istajib lakum. Berdoalah aku akan makbulkan. Jadi kita sama-sama berdoa. Kita mengharapkan imam memimpin kita doa. Apa masalah? Doalah. Cuma jangan tunggu malam tahun baru dengan pagi tahun baru saja nak doa. Malam lepas maghrib tu baru nak doa. Tak. Jangan tunggu malam tu je kita nak doa. Tiap-tiap malam doa. Macam satu kisah digambarkan bagaimana seorang tu yang bernama Sipulan, tak ingat namanya. Tapi dia ingat nama sahabatnya. Dia rindukan sahabatnya yang bernama Mansur. Dia teringat dengan sahabatnya Mansur. Dia kata, Ya Allah, ketemukanlah aku dengan sahabatku. Sahabat dia dah meninggal. Ya Allah, ketemulah aku dengan dia, Ya Allah. Pada malam tu, dia dapat mimpi. Nampak Allah bercakap dengan Mansur. Wahai hambaku, apakah amalanmu yang membolehkan aku masukkan kamu ke dalam syurga? Kau cakap dekat aku ni. Maka jawab Mansur, Ya Allah, aku dah khatam Quran 360 kali, Ya Allah. Jawab Allah, sesungguhnya tak ada satu pun yang aku terima. Ada lagi tak amalan kau yang lain? Ya Allah, aku khatam Quran. Bukan khatam Quran. Aku telah pun mengerjakan haji 36 kali, Ya Allah. Sesungguhnya tidak ada satu pun yang aku terima. Sebab kalau pergi haji, betul-betul buat. Sebab kita kena fikir, itulah sekali peluang kita. Walaupun kita rasa mampu pergi banyak kali. Kan? Pergi buat betul-betul. Janganlah risau. Dah terima, dah tidak. Tak, buat. Sangka baik dengan Allah. Ini cerita ni orang zaman selepas zaman sahabat ni. Lepas tu, Allah tanya lagi, ada tak amalan kau yang lain? Ya Allah, aku setiap waktu tak pernah henti. Bila aku teringat, Ya Allah, aku memang banyak berdoa padamu, Ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, makna kau ingat padaku, masuklah kau ke dalam syurga. Sebab doa lah banyak-banyak. Doa. Kita kadang gemam mewakilkan, sabkan doa ni pada imam. Imam, tolonglah, Mam. Doakan anak masuk universiti. Budak bujang tu jumpa, Mam, tolonglah. Imam tua pula, bukan imam sini, tempat lain. Imam, tolonglah, Mam, saya suka sangat dengan budak ni. Ya ke? Ni hal gambarnya, Mam. Nantilah saya cubalah tengah-tengah malam sikit, saya bangun malam, saya doa. Imam ngantuk. Oh Allah. Tengok gambar budak tu. Sampai 2 minggu, imam tu yang kahwin dengan budak tu. Imam tu tersilap doa. Kan? Doa sendiri. Buat, yakin. Kan? Yakin, sangka baik. Allah Ta'ala dah beritahu. Sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Sangka baik. Pergi, tak terima, tak tidak semayang aku ni. Memang tak terima. Yakin. Tapi nak yakin tu pula, dalam ibadah kita, 4 perkara kena ingat. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak tahu, kena belajar.
Kita pernah tak tahu, tapi takkan selama-lamanya nak biar tak tahu, tanyalah. Ramai sekarang budak-budak tu panggil, nampak budak tahfiz tu, dek, sekejap, dek, sekejap, sekejap. Kenapa cik? Sekejap, sekejap. Ajar makcik bacaan, cukup dengar bacaan makcik ni, betul tak bacaan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Makcik, alham tu salah. Alhamdulillah. Okey. Baca. Belajarlah. Dengan budak pun tak apa. Sebab takut kan. Kadang-kadang depan ustaz semua tak tanya. Malu. Betul, faham. Tapi tanyalah, ramailah sekarang ni kan. Yang ilmu-ilmu ada tu tanya. Ni dalam, dekat Meru ni berapa ramai ustaz hebat tanya. Ya, saya sendiri pun tanya. Tanya orang. Mana yang kita tak pasti, tanya orang. Kan? Baca Fatihah macam mana? Angkat takbir macam mana? Allah. Adalah yang ajar. Ustaz dia ajar. Angkat takbir. Ibu jari kena cuping telinga baru sah. Adalah seekor tu cakap macam tu. Allah. Kawan tu masa perang cuping dah tak ada. Contohlah kan. Macam mana kan. Lepas tu ada pula angkat takbir, tariklah belakang dulu. Kan ada tu. Allah. Tarik belakang tu. Ke depan baru sampai. Sekali tu dia nak cepat terlupa lah tarik belakang. Sekali balik seperti semula. Allah. Ada. Ada yang angkat. Ni bersilang. Ya Allah atramin. Macam-macam. Betul. Tengok tahiyat tu. Tahiyat kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita belajar macam tu. Bukan tak kita tak jumpa orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita pula apa hal pula ni kan. Ada kalau kita pergi Mekah kan. Kita tengok kalau geng-geng yang Turki ni. Tengok. Dia dah naik tu. Dia siap pusing-pusing lagi. Ada. Macam-macam. Salah kita tanya. Kan. Adalah mazhab mana dia ikut tu kita ni. Kita ikut cara kita. Dah. Kan. Belajar bacaannya. Tak tahu mengaji, belajar ngaji. Sekarang ada. Abang Samsul Rawau tu sekarang ni tengah kumpul dana tu. Dia nak buat rumah mengaji. Rumah mengaji. Dia dapat tauliah daripada kerajaan negeri Selangor. Pejabat Agama Islam Selangor. Untuk mengajar ngaji. Alhamdulillah. Dia dapat hidayah dia di Mekah. Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Kan? Sebab orang pergi haji, pergi umrah ni. Ini tengah musim ni kan. Bagi galakkan. Kau nak pergi umrah, Alhamdulillah, bagus, elok kau pergi tu. Kau jangan lupa doakan kesejahteraan kami semua yang kat sini. InsyaAllah, insyaAllah. Nanti besok kau doalah banyak. Jangan risau. Okey kat sana. Ya ke? Aku tak pernah pergi ni, jangan risaulah, okey. Macam tu lah. Kau lantaklah kau. Kau dah surau tak pergi. Semayang tak cukup, tak nampak, tak tidak Kaabah ni. Hui, besar Kaabah tu takkan tak nampak? Ramai dah yang tak nampak kata. Tak tidur kawan tu. Ya Allah, nampak ke tidak, nampak ke tidak. Naik bas tak tidur. Dalam kapal terbang terkebil-kebil. Nampak ke tidak, nampak ke tidak, nampak ke tidak. 9 jam tak tidur. Ya, turun sampai hotel. Dia tinggal beg dia tinggal jemaah lain. Dia berlari pergi dulu. Nak buktikan dia nampak. Balik melulung. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Sabar pakcik, ini Madinah. Memanglah tak nampak. Dekat Madinah cari Kaabah, mana nak jumpa? Sebab ilmu tak ada. Tu sebab kena belajar. Kan? Nanti lepas 4 hari pakcik kita akan pergi Mekah. Pakcik tengok sangatlah Kaabah tu. Pakcik ni jangan risau, sini tempat ni penuh dengan rahmat. Minta dia masuk Masjid Nabawi cari Kaabah. Mana nak jumpa? Kan? Tak tahu belajar lah. Kita setiap kali walaupun pergi umrah, kalau nak pergi lagi, kita pergi khusus juga nak dengar juga kan. Nak refresh balik. Oh macam ni, oh macam ni. Ingat balik bukan kita ingat semua. Bukannya kita pergi umrah hari-hari. Tak. Kan? Apa hukum umrah? Haji wajib kalau mampu, umrah. Dah mula dah. Tadi golak main kuih lepas tu langsung koma. Kan? Apa hukum umrah? Wajib juga kali pertama kalau mampu. Tak umrah sunat, haji wajib. Tak, sama. Tapi pergilah kan. Muda-muda pergilah. Tu dia. Jadi, bila kita tengok kan, dari segi ibadah pertama memang ilmu. Semayang kena ilmu. Tengok orang baca Fatihah apa. Itu sebab sampai ada panggil ustaz untuk ajar. Perdengarkan bacaan kita seorang-seorang. Jangan malu. Baca je. Oh, rupanya aku salah sama ni. Alhamdulillah. Rahmat ada orang tegur aku ni. Kan?
Ini kita perasan baik, kan? Kadang-kadang ada orang yang memang dah tak boleh nak betulkan. Sebab dia punya bacaan, contoh, ada orang ra tu dia tak disebut Ar-Rahmani Wahim. Bukan salah, dia memang lidah dia begitu. Baca pakcik, Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah, Rahim, pakcik, Rahim. Dia tak boleh. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Baca pakcik. Ica cul cilatil ardu cilcalaha. Tu memang dah lidah dia begitu. Bukan orang Meru, tempat lain. Macam tu. Okey, contoh. Dia dah pekat. Kan? Ada. Kan? Kadang-kadang ada orang tu lain. Tapi kita ni boleh. Contoh. Walau dhalin. Tengok. Amin je. Amin. Ada tajwid dia, jangan lupa. Kau lah budak-budak kadang. Berlumba siapa? Orang tua pun sama. Amin. Tengok siapa paling panjang sekali. Apa benda dah, kan? Iya, kita kena tengok. Bagi kadang-kadang bila semayang kan, ada setengah pandangan beritahu kita, sebutan kita, Allahu Akbar pun ada tajwid. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini kita, kalau panjang perbuatan tu, macam tu lah panjang. Allah, daripada berdiri nak sampai situ. Allahu Akbar. Sekali tak sampai, betul tak? Itu pun kena betul kan? Itu sebab kadang ada setengah imam, daripada sujud, dia dah bangun, hampir dia sampai ke atas, baru dia, Allahu Akbar. Sebab nak jaga. Jadi itulah dia. Kita belajar, banyak yang kita perlu belajar. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak benda kita tak tahu. Pertama, mesti dengan ilmu. Kalau tak ni main ikut-ikut, susah. Jangan cerita benda macam ni, yang basic-basic. Ada orang lahir anak pun tak tahu nak buat apa. Tanya sunnah Nabi buat apa? Lahir-lahir anak, tahnikkan budak ni. Dengan cara menggunakan buah tamar. Orang kita, ya, tambah sapu emas. Kat bibir budak tu, sap, biar dia kaya. Kan? Tanam uri dengan pensel. Dia pandai. Kenapa kau tak letak kalkulator, ijazah, semua kau tanam dalam tu, kan? Betul? Kepercayaan dulu-dulu lah, kan? Iyalah, kita orang dulu lain, tapi kita ni yang belajar tak payah. Tahnik ni pakai buah tamar. Nabi guna buah tamar, lalu kan sambil doa, lalu kan mula dah dikumam-kumam sikit, ambil daripada mulut orang yang nak tahnik kan ni, letak dekat langit dia, budak tu. Lalu kan kat bibir dia sikit dan letak kat langit sambil doa. Ada orang kita sebut belah bibir, kan dia ambil pisau. Kawan tu tak tahu. Cari imam dan ustaz yang tak merokok. Faham? Imam nak tahnik. Mam, budak dah ready. Ya, jap. Nak habis rokok, jap. Nah, okey. Pap, dia buang rokok, dia pun kumam, dia doa, dia tonyoh kat budak tu. Berkerut muka budak tu. Budak cakap, ini Marlboro ni. Budak tu pun tahu. Ya Allahu Akbar. Ingat tu. Benda tu pun tak tahu. Ada yang lahir-lahir anak, jangan tak tahu. Lahir-lahir anak, nak azankan anak pun tak tahu. Nas yang India tu tanya, nak azan anak kiblat sini. Dia lah bagi tahu kiblat mana. Ya. Ada yang dia pegang baby tu menghadap muka dia. Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pandai-pandailah nak masuk tinggal kanan, tinggal kiri. Dia pun dah confused. Yang seorang nak qamatkan budak perempuan, dia pegangnya kaki budak. Allah Akbar, syarullah ilah. Itu namanya qamat kaki nama. Yang seorang lagi menangis-nangis. Allah. Yang nurse yang Cina tu, hai apa pasal lah. Dia yang geng-geng nurse ni, agaknya nak sulung katnya. Nurse tu tak jadi kerja, semua tengok. Apa hal lah, sedih sangat. Agaknya nak sulung, tak tahulah. Daripada tadi berkumpul semua tengok. Rupa-rupanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya.
Berlari nurse yang Cina tu, haya berapa kali mau raya mah, dia pun tahu. Ilmu kena ada. Yang tak kisah budak mak rock yang balik kampung, dia dah lama tak balik kampung, gua tak nak nyanyi lagi dah, gua dah tobat, dia balik kampung. Gua tak nak nyanyi, imam pun nampak baguslah kau dah balik. Besok pagi kebetulan pula Imam Bilal tak sihat, besok pagi kau azan subuh. Apa pula gua pula? Dia main gua-gua ya. Dia pun pula gua pula. Kau Allah Taala dah bagi suara sedap, kau gunakanlah untuk tu. Untuk tujuan agama, kau azan besok. Yalah, tapi atuk kena tolong saya, dia cakap dengan imam. Tolong apa? Atuk tolonglah buat lirik dia. Dia buat lirik. Kau pahal takkan kau tak tahu? Lupa dia. Besok pagi pukul 3 pagi dia dah sampai surau. Boom, dia buat pengumuman. Pukul 3 pagi, jangan lupa datang beramai-ramai. Saya akan azan sebentar lagi. Dia ingat konsert apa? Orang kampung dah tak boleh tidur. Pukul 5 dah sampai surau. Azan lah cepat. Nanti dulu, lirik gua belum sampai. Tunggu imam sampai. Apa lagi? Azan lah. Lirik ni, lirik. Lirik. Alamak, Jawi lah pula. Belakang tu ada. Oh, belakang dia. Semua dengar betul. Dia pun confident. Dia ni lurus. Ilmu tak ada. Dia baca apa imam tulis tu. Allahu Akbar 2 kali. Terlepas tu. Dia lurus. Imam tulis 2 kali. Dia baca 2 kali. La ilaha illallah 2 kali. Sampai yang last sekali. Allahu Akbar. Yang ini 1 kali saja. Parah. Itu sebab kena belajar. Belajarlah, belajar agama. Jangan kita segan-segan. Tak ada noktah untuk kita belajar. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim, Nabi kata. Menuntut ilmu wajib pada semua Islam. Tak kira muda, tak kira tua, tak kira pangkat. Ada seorang hamba Allah di Negeri Sembilan. Bukan orang Negeri Sembilan jam tu, tapi ada seorang orang dekat Negeri Sembilan. Kena betulkan siap-siap. Dia datang, bila dia dah pencen pangkat tinggi di Putrajaya, dia jumpa dengan imam di satu kampung, cakap, imam, saya nak belajar solat. Rupa-rupanya selama ni, dia solat dia ikut-ikut, dia tak pernah tahu. Pangkat tinggi, pencen belah-belah ribu, tetapi tak tahu solat. Mungkin ada yang cakap, dah tua-tua pun nak belajar. Tak, kita kena fikir, alhamdulillah, dia walaupun dah tua, tapi nak belajar, entah-entah solat dia lebih baik daripada aku yang perasan baik. Itu sebab sentiasa kita nak perbaiki diri kita. Sekarang dah senang. Tekan ni Haji Google tu. Tengok teknik solat yang betul. Kita boleh tengok dalam YouTube. Jangan tengok benda yang bukan-bukan. Kan? Nak tengok ulangan drama Villa Gazara. Kan? Cinta bukan kristal. Kan? Jangan benci cintaku. Tengok drama Kesian Husna. Tak, sebab saya bukan tengok drama tu. Dia kutuknya Husna tu dalam Facebook tu. Kawan tu berlakon. Mati lagi baik, tak gunanya perempuan. Begitu juga dengan kisah kekasih Pak Serela. Hidup Hanan tak sama lagi semenjak kepulangan Kak Ros. Macam tu lah. Tengok drama time maghrib. Ya Allahu Akbar. Ni baru-baru ni, Munafik. Nah, ramai tengok. Alhamdulillah. Bagus. Sebab dalam tu, promote ayat-ayat suci Al-Quran. Bagus, alhamdulillah. Kan senang nak tengok. Ada usaha orang Islam macam tu. Kalau tidak, anak-anak kita tengok Conjuring. Dia tengok cerita hantu, Conjuring, dia pula lebih. Tunjuklah salib tu. Dia pula yang ajar. Nampak tak? Cuba kita fikirlah kepercayaan anak kita macam mana. Tu sebab ajar anak kita ni takut pada Allah, bukan takut pada momok. Daripada kecil lagi kita ngajar anak kita. Pergilah dapur tu, momok. Ngajar anak tu. So, sudah budak tu takut hantu. Wah, hantu tak ada, dek. Hantu tak ada. Yang ada orang Malaysia yang tak ada kerja berlakon jadi hantu. Faham? Okey, bagus. Tengok cerita Munafik, bagus. Tapi cara dia. Tengok cerita filem Munafik tayangan pukul 6.30. Dokek-dokek nak maghrib. Keluar-keluar dah isyak. Dia lagi munafik daripada cerita tu. Nampak tak? Belajar. Belajarlah semua. Belajar mengaji. Jangan kita apa. Kadang-kadang kita mengajar anak kita sendiri pun, kita tak sabar. Kita mengajar anak orang lain, kita boleh sabar tau. Mengajar anak sendiri lain macam.
Tu sebab hantarlah kat guru-guru lain. Saya sendiri pun timbul semangat kepewiraan. Kan? Tu. Bukan semua orang boleh sabar ngajar ngaji. Saya dengan arwah abah saya dulu, dengan mak saya dulu mengajar tak kurang 70-80 orang budak belajar ngaji. Daripada sekolah lagi dah mengajar. Bila mengajar, memang senang. Tetapi bila sampai darah daging sendiri, hui, jangan menyirap-nyirap darah. Memang betul. Tu sebab kadang hantar orang lain. Nak pula ni yang Jawa-Jawa ni. Bukan aku tak tahu. Arwah atuk saya kan. Yang Jawa. Kemen garang. Orang Jawa paling garang dalam sejarah. Kan? Tapi dia dah, bila dah masuk je umur 40-50 tu dia dah reda lah. Tapi masa dia mulut, memang darah panas. Tu ngaku ke tak ngaku? Ngaku tak? Oh tak. Ada juga yang tak ngaku. Mana dia tak cukup Jawa tu. Tapi memang ya. Kan kadang-kadang kita boleh ngajar anak orang, kita boleh ngajar sahabat anak sendiri tak. Tapi ajarlah. Kan? Mengajarlah kita benda-benda yang baik. Jangan kita menangis apa ni. Ilmu tu penting. Menangis biarlah kerana anak kita tak faham Islam. Anak kita tak tahu mengaji. Isteri aku tak boleh mengaji, ya Allah. Bila last kita cuba dengar isteri kita mengaji? Seganlah baca dengan abang. Kena baca. Mak. Pertama, ilmu. Yang kedua, ikhlas. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada di rumah. Tak ada ikhlas tu kan. Kalau mak mentua datang elok subuh, zuhur, asar, sebelum kahwin lagi dahsyat, bakal menantu. Makcik, zuhur dah masuk belum? Baiknya budak ni. Pukul 10 dah tanya zuhur dah masuk belum? Kan? Punya baik. Sebelum kahwin jam tu lah kan. Sedap air ni makcik. Ya Allah, air basuh tangan tu nak. Semua dia minum kan. Tapi bila kahwin tu tanggungjawab. Isteri, anak-anak tanggungjawab. Ingat tu, balik ni dah mula tanya. Kau dulu mengaji last bila khatam? Tanya balik. Last khatam dulu waktu tu lah. Yang masa nak kat nikah tu. 20 tahun lepas. 30 tahun lepas. Kita gemar berbangga bila kita khatam. Bila kau khatam? Dah 1. Bila kau khatam? Dah 3. Tapi kita tak pernah menyedari itulah kadang-kadang sekali kita khatam. Ya. Yang join tadarus ada harapan. Dia mungkin boleh khatam tiap-tiap tahun sebab bekerja sama membacanya. Tadarus bacaan bersemak. Tapi baca sendiri, cubalah buat. Ya. Itu sebabnya kita bila kita baca nak dapat ikhlas tu kena faham. Bila solat kena faham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Faham tu. Makna tinggalkan benda lain. Kalau kita tak tinggalkan benda lain, makna benda lain tu lebih besar daripada apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Akbar, Allahu Akbar. Tengok drama Korea. Drama Korea lagi besar. Allah Akbar, Allahu Akbar. Main takraw. Last point, last point. Takraw tu lagi besar. Allah Akbar, Allahu Akbar. Last goal. Tengah main bola. Gol! Isyak dah. Dah lambat. Betul. Ada kadang dah golap-golap dah main lagi. Ini hakikat. Hakikat. Kan? Itu sebab tadi. Siapa yang nak rahmat Allah dan juga hari akhirat. Wa zakarullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Yang ketiga. Bila dah beribadah. Tingkah laku perangai kita patut jadi lagi baik. Rajin pergi masjid, rajin pergi surau. Alhamdulillah. Macam ni punya selesa surau ni. Tak datang, rugilah. Tu sebab saya tak boleh nak tolak undangan ceramah di surau ini. Sebab saya difahamkan. Jemaah subuhnya macam ni lah ramai. Wah, cara golak tu macam tak ya. Saja test. Ada yang terperanjat. Ya ke? Tapi betul kan, kita dah tahu ni rumah Allah, lazimkan. Dan siapa yang dah memang datang surau ni, dah memang melazimkan diri dia pergi ke surau berjemaah. Doa, ya Allah, mudah-mudahan aku istiqamah dalam ibadahku, ya Allah. Tu minta banyak-banyak. Dia yang paling susah tu istiqamah tu. Kalau ada orang baru datang, jangan kita sindir dia. Ni kau datang mesti nak kenduri kan? Contohnya. Kadang orang yang tiba-tiba datang nak kenduri tu. Tapi walaupun kita tahu dia nak kenduri, jangan kita sindir dia macam tu.
Cakap dia, alhamdulillah seronok tengok kau datang. Walaupun tahu kau datang sebab nak ajak kenduri, tapi nak beritahu kau, kami seronok tengok kau datang. Kalau boleh lepas kenduri besok, janganlah kau hilang, datanglah. Sama dengan kami ni. Ya ke? InsyaAllah, insyaAllah. Tak adalah macam segan. Jangan segan. Kami seronok kau datang. Bertambah sahabat kami. Oh, macam tu cakap. Ini cakap, kau pahal datang tiba-tiba ni. Jangan lupa ni rumah Allah. Datang semayang jemaah ramai-ramai. Kan? Nabi sendiri, Nabi kata, kalau ikut hati aku, Nabi kata, aku nak bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Kalau ikut hati, tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, jadi sunnah. Kerana tak ada kerja lain, imam tu satu-satu rumah dia bakar. Dah imam ambil sampai dah rumah dia nak kena bakar. Kan? Tapi nak tunjukkan penting sebenarnya jemaah. Dan kita dah tahu, kita sekarang ni, ialah ekonomi tak apa baik, ekonomi global seluruh dunia pun tak apa baik. Nabi dah bagi tahu, kalau kamu nak murah rezeki, jangan kamu tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi dah sebut. Macam mana nak murah rezeki? Bangun bukan subuh gajah kita. Subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Terperanjat imam pahala tengah hari ada kunut ni. Kan? Perangai kita jadi lebih baik. Dan begitu juga yang keempat, segala sesuatu bermula dengan niat. Inna a'malu bin niat. Ibadah mesti niat betul. Saja aku semayang sebab biar OIB nampak aku ada kat sini. Mana tu kadang ada macam tu. Punch card. Oh, bagus dia datang surau dia ni rupanya. Wahal tu lah malam dia datang. Kan? Saja aku sedekah biar keluar surat khabar. Nabi sebut wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berubah niatnya kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat perubahan yang dibuat itu sejajar dengan apa yang dituju. Setakat itulah yang kita dapat. Dan setakat tu yang kita dapat. Jadi apa-apa pun kita itulah ya. Makna wajah yang putih, wajah yang hitam tadi. Jadi, kalau kita tengok, kita mungkin tak syirik kepada Allah. Kita tak syirik pada Allah, kita tak tinggalkan salat, kita tak derhaka pada mak ayah kita. Tapi ada satu penyakit masyarakat kita yang Nabi tak suka. Apa dia? Iaitu gemar berburuk sangka. Nabi memang tak suka. Yang tu sebab Nabi tak pernah lah orang kata menganggap orang ni macam ni, macam ni, macam ni. Tapi kita jangan. Orang miskin ke, orang susah ke, orang senang ke jumpa Nabi, Nabi layan dengan baik. Kita dengan kau jangan baik dengan dia, panjang muncung. Tu. Geng belah sana. Nabi tak ajar. Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita sayang isteri-isteri kita. Faham? Saya ulang balik ni. Nabi sayang isteri-isteri Nabi, kita sayang isteri-isteri kita. Faham tak? Lembut saya sebut tu, tak keras pun. Faham tak? Sebab ramai lelaki, ramailah isterinya, isteri. Janganlah marah orang perempuan. Kejap lagi dia hantar mesej kat imam. Jangan ajak kita berceramah ni, masuk kata. Sayang isteri kita. Habis orang perempuan tak ada isteri? Sayang pasangan sebab Nabi sayang pasangan dia. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuklah jemaah. Antara tanda Nabi sayang, Nabi salah satu sunnah yang kita kena ingat, Nabi 3 hari tak nampak sahabat dia, mesti tadi. Mana pergi Abu Bakar, dah 3 hari aku tak nampak dia. Dia tak sihat ya Rasulullah. Nabi ziarah orang sakit. Nabi ziarah. Itu sebab kita kena ziarah orang sakit. Kan? Nak buang penyakit sombong, ziarah orang sakit tenat. Ziarah orang meninggal dan ziarah kubur. Tu 3 ubat penyakit sombong. Tengok orang sakit tenat, ya Allah, janganlah aku sakit macam ni, kau mati-mati terus. Saya kesian nampak teruk ni. Yang kedua, ziarah orang meninggal. Ya Allah, ramai orang tengok dia, aku besok meninggal ada tak orang tengok aku. Mulut dah lah jahat aku ni. Contoh. Yang ketiga, ziarah kubur. Tak ada siapa pun pergi ziarah kubur tak terfikir pasal dia pun akan mati. Mesti akan fikir kan, aku besok mati macam mana lah. Dah penuh lah kubur sini ni. Ni boleh sidai aku kat pokok ni besok ni. Tapi kita terfikirlah pasal kematian. Macam tu dia. Yang ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Keempat, Nabi sayang umat Islam.
yang berpegang kepada syariat Islam. Nabi paling rindu kepada siapa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindukan ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Aku rindukan umat akhir zaman. Terkejut sahabat. Kami ada depan mata ni. Kenapa pula kau rindukan umat akhir zaman ya Rasulullah? Macam mana aku tak rindukan mereka? Mereka taat kepada Allah dan aku. Dengan tahap tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Nampak? Macam tu sayang Nabi kat kita. Macam tu sayang Nabi kat kita. Nabi sebelum wafat, Nabi ingat kita lagi. Itu sebab sepanjang Nabi hidup, Nabi tak pernah doakan kecelakaan untuk umat dia. Tak ada. Ya Allah, kau turunkanlah bala pada penduduk Taif ini, ya Allah. Tak pernah. Ya Allah, ni bini Abu Jahal ni, kau jadikan dia, kau matikan dia. Tak ada. Itu bukan Nabi kita. Lembut Nabi. Nabi kita, peristiwa Isra dan Mi'raj, kan kita dah dengar setiap tahun kan. Kan Nabi, ringkas cerita yang last kali Nabi menghadap Allah kan. Nabi menunduk. Allah kata, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nak tengok ni, akhlak Nabi dengan Allah. Cuba kalau kita dapat peluang jumpa Allah, excited kan. Allah, apa nak tengok ni, apa nak cakap, apa nak minta ni. Tapi apa Allah tak nak tanya? Bermohonlah. Apa Nabi minta? Nabi cuma sebut, ya Allah, kau berikan kelebihan kepada Nabi Daud seperti ini. Kau berikan Nabi Sulaiman kerajaan yang besar. Kau berikan kelebihan kepada Nabi Musa, boleh berkata-kata dengan ni. Kau berikan kelebihan itu, kelebihan ini. Orang ni lebih ni, orang ni hebat ni, orang ni hebat ni. Akhirnya Nabi tak sebut satu pun benda dia nak minta untuk diri dia. Maksud dia apa? Nabi serah je ke Allah apa yang nak bagi kepada dia. Nampak Nabi. Apa Allah Ta'ala sebut? Nombor satu, benda pertama Nabi sebut, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Nabi kita kekasih Allah. Nampak? Hebat kan Nabi kita. Nabi waktu kena baling penduduk-penduduk Taif, Nabi pergi satu pintu merayu minta orang buka. Sebab Nabi nak selamatkan mereka dengan Islam. Tak ada penduduk Taif baling batu, maki hamun, macam-macam. Siap ajar budak-budak kecil, semua baling batu. Halau Nabi, usir Nabi. Luka-luka Nabi dengan Zaid ni. Tapi masa tu malaikat tanya, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati, wahai Muhammad? Nabi jawab apa? Jangan. Nabi dah luka ni. Bayangan punya tu, luka tu sampaikan sepatu Nabi tu kalau pusing macam ni, menangkupnya, mencurah darah Nabi keluar. Kan? Sampai macam tu sekali. Malaikat tanya, jangan. Nabi kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku. Mana tahu mungkin satu hari nanti anak cucu mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Rupanya ya, hari ni kita pergi Taif, 100% penduduk Taif Islam hari ni. Nak cerita Nabi kita. Nabi kita tanya, wahai Jibril, neraka ni macam mana keadaan dia? Syurga aku dah tengok. Ada berapa pintu? Ada 7, wahai Muhammad. Pintu-pintu neraka tu, kenapa ada sampai 7? Pintu pertama untuk orang yang menyembah api, pintu kedua untuk orang munafik. Dia ceritalah. Pintu ketiga untuk orang yang macam ni, keempat orang macam ni. Sampai pintu ke-6 ni. Sudah tu dia diam. Nabi tanya, pintu ke-7 tu untuk siapa pula? Jibril diam. Tak apalah, tak payahlah kau tahu. Kau kabarkan kepada aku, wahai Jibril. Pintu yang ke-7, pintu neraka ke-7 ni untuk siapa? Wahai Muhammad, sesungguhnya pintu yang ke-7 ni adalah untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Langsung Nabi menangis sampai pengsan. Sebab sayang kat umat dia. Nabi menangis sampai pengsan. Cuba fikir. Sayang kat kita. Itu sebab kita buat Maulidul Rasul ni. Nak ingat kat Nabi macam mana kasih sayang Nabi kat kita. Lepas tu bila Nabi dah pengsan, Nabi jaga, Nabi tanya balik. Wahai Jibril, rasanya tak ada seorang pun yang masuk dalam pintu tu kan, walaupun dikhaskan untuk umat aku. Tak ada seorang pun masuk kan? Apa jawab Jibril? Ada ya Rasulullah. Ada wahai Muhammad. Ada umatmu yang akan masuk ikut pintu tu. Nabi pun langsung memuram masuk rumah. Nabi tak keluar-keluar daripada rumah. Sedihnya Nabi. Nabi keluar pun pergi solat, balik-balik. Dalam semayang Nabi menangis mikir nasib umatnya.
Macam tu sekali. Kan? Asyad. Setiap satu pintu neraka tu bukannya kurang-kurang tak. Kira kalau kita sebutlah dunia ni, ya Allah, kecil sangatlah. Dalam satu pintu ada 70,000 kampung. Dalam satu kampung ada 70,000 rumah. Setiap satu rumah ada 70,000 bilik. Setiap satu bilik ada 70,000 petak. Dalam setiap petak tu ada pokok-pokok dan pohon zakum yang nak makan kita. Ular yang bersedia nak telan kita dengan penuh berbisanya. Betul. Tu Nabi sedih sangat. Nabi sedih. Sampaikan Nabi nak wafat pun Nabi sayang lagi kat kita. Nabi kata apa? Wahai Jibril, kau beritahulah aku satu berita yang menggembirakan aku, yang boleh hiburkan hati aku. Kau sampaikanlah wahai Jibril. Jibril kata, kau jangan risau wahai Muhammad. Tempat kau ada syurga dah dijamin oleh Allah. Kau tentu masuk syurga. Kau tahu bukan itu yang aku nak dengar. Masih lagi tak cukup happy lagi. Nabi tak nak tahu pasal diri dia. Dia nak tahu pasal umat dia. Apa jawab Jibril? Wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain. Melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, baru orang lain boleh masuk. Barulah Nabi tersenyum, lega. Nak cabut ni, malaikat maut nak cabut nyawa Nabi. Jibril dah hilang lah. Mana Jibril? Jibril tak sanggup tengok kekasih Allah nak dicabut nyawanya. Itu kekasih Allah tu. Bila cabut aja, tarik nyawa Nabi ni. Ya Allah, sakitnya. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni. Nabi fikir kita lagi dah sampai saat-saat macam tu. Kan? Macam mana umat aku nak tanggung? Ya Allah, kau bagilah sakitan umat aku tu semua bagi ke aku, supaya umat aku tak sakit macam ni. Dan digambarkan oleh setengah kitab bahawa kesakitan kita tu dah tinggal suku lah. Sebab Nabi dah ambil banyak lah. Itu pun masih sakit lagi. Macam tu lah. Tu sebab ayat Oni 9 tak patut bona. Tak patut sangat kan. Kita tak sayang Nabi dengan tahap Nabi sayang kita. Nabi fikir kita je. Tu sebab Nabi tak pernah doa nak terbalikkan umat dia, nak jahanamkan umat dia. Sebab kota doa Nabi tu bawa di akhirat jadi syafaat. Syafaat ni ada 3 jenis. Syafaat jenis yang pertama, kita dapat keringanan di padang mahsyar. Taklah teruk sangat. Maknanya orang lain mungkin panas sangat, kita mungkin taklah panas sangat. Macam itulah. Kita dipermudahkan laluan kita tu tak macam orang lain, mungkin begitu. Kan? Cerita pasal malaikat maut tu ni. Malaikat maut ni sampai satu tahap bila nak kiamat, sebelum kiamat tu, dia pun kena cabut nyawa dia juga. Malaikat pun dia cabut nyawa. Last kali nyawa dia sendiri dia kena cabut. Bila dia cabut nyawa dia sendiri, dia kata, rupanya sakit cabut ni. Dia kata, kalaulah aku tahu macam ni sakit, dia tentu cabut nyawa dia lembut aja. Kan? Dia pun tak tahan yang lembut tu. Dia kata apa? Kalau aku tahu macam ni sakitnya, tentu orang yang beriman dan bertakwa atau aku buat lebih lembut lagi, dia kata. Itu pun tak tahan kan. Jadi dia tahu. Jadi yang pertama, syafaat yang pertama, keringanan di padang mahsyar. Bayangan matahari sejengkal atas kepala. Kita sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun dah tak tahan. Ni aircon ni lambat on ke? Dia kata kan. Kipas ni full. Kan panas sekarang. Kan bayangan neraka besok. Bayanganlah percikan. Api neraka tu ada percik juga. Percikan api neraka tu sendiri 70 kali ganda. Percik tau. Percik tu 70 kali ganda daripada api paling panas di dunia ni kalau dihimpunkan. Jom fikir. Kita campurlah api dekat Amerika, campur kat Malaysia sikit, campur kat Kamboja, campur dekat Indonesia yang paling panas sekali kita combine kan. 70 kali ganda daripada itu baru dapat percikkan api neraka. Macam itulah. Syafaat yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap, tak ada roadblock. Dia ni masuk terus. Mudah-mudahan kita yang datang malam ni semua dapat peluang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Atau yang ketiga, kita dah masuk dalam neraka dah. Tapi dengan syafaat Nabi, sebab ada sedikit
keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita dan pindahkan kita masuk dalam syurga. Kalau itu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Yang ketiga tu pun tak dapat, takkan sedikit pun tak ada. Ya Allah, teruk sangat tu. Tu sebab bila ditanya kan, bila Hanzalah bertanya pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, macam mana kami nak mengelakkan diri kami jadi munafik? Apa maksud kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, kami ni bila bersama dengan Rasulullah, kami terbayang syurga bila cerita pasal syurga. Bila Nabi cerita pasal neraka, terbayang neraka. Tapi bila jauh daripada Rasulullah, kami mulalah leka dengan suami, isteri, anak-anak, dunia. Kami leka dengan dunia. Jadi bila sampai soalan pada Nabi, Nabi jawab apa? Perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Kita datang macam bila saya sebut pasal neraka tadi, sebut pasal apa, semua terbayang. Ya Allah, ya Allah. Paling tidak kita terbayang, keluar pada surau kan dah buat perangai balik. Tapi bila masuk balik surau, besok pecamah lain pula kita dengar, betul lah dia cakap tu, ya Allah. Nampak tak? Tapi bila kita sentiasa lazimkan diri kita dalam majlis mengingati Allah, mudah-mudahan kita dilindungi. Itu penting. Ya, Nabi sayangkan kita. Hidupkanlah sunnah Nabi. Selawat ke atas Nabi banyak-banyak. Saya sebut tadi kan, sunnah Nabi yang senang-senang. Tak payah susah-susah ada. Apa contoh sunnah Nabi yang paling senang kita boleh buat? Pertama, bagi salam. Nabi bagi salam. Nabi ni, walaupun siapa pun, Nabi mesti berebut, Nabi akan bagi salam dulu. Sahabat-sahabat kadang-kadang puas lah nak bagi salam dulu, memang tak dapat. Nabi juga bagi salam. Sampaikan dalam satu riwayat, seorang lelaki tu dah menyorok balik dinding tu dah. Dia nak sergah Nabi bagi salam, baru dah, Assalamualaikum. Rasulullah, kau tahu aku dekat sini, Rasulullah. Apa jawab Nabi? Aku rasa-rasa kau ada kat situ. Nabi bagi salam. Tu sebab jangan kira, tak kira tua, muda, kita berebut bagi salam terlepas. Tu sunnah Nabi. Bagi salam. Kan? Lagi satu, Assalamualaikum ni kita mendoakan kesejahteraan. Kalau boleh niatkanlah. Janganlah kita jadikan benda tu sebagai satu kelaziman mengucapkan tanpa memahami. Sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu kan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Kena Assalamualaikum. Satu lagi bagi salam kat rumah orang, ingat Nabi dah ajar, dah adab bagi salam rumah orang, Assalamualaikum warahmatullahi, cukup 3 kali, pusinglah. Assalamualaikum. Aku tahu kau dekat dalam tu, slipper dia ni. Contoh kan. Contoh lah kan. Jangan. Kita bagi salam 3 kali, ada sebab tuan rumah tu mungkin tak nak buka. Dia mungkin tidur, dia mungkin tengah rehat, dia tak nak buka. Tu hak tuan rumah. Kita tak layak kecil hati sebagai orang yang nak datang. Itu kena ingat. Kadang-kadang dia nampak, kita nampak dia tengah macam sok khabar kat depan. Oh, sombong kau ya, siap kau. Tak, tu hak dia. Dia macam sok khabar. Rupa-rupanya lepas 3 hari kita jumpa dia kan, kita macam nak terasa hati. Dia cakap, Assalamualaikum, salam. Fahal? Alah, tahu kau marah. Hari tu aku memang tak boleh panggil bagi kau masuk rumah. Kenapa lah? Aku lepas bergumpal dengan bini aku. Lepas bergaduh dengan bini aku. Saya silam kalau kau masuk dengan kau kena. Yo. Tu sebab aku buat tak tahu je gitu. Nampak tak? Kita tak tahu jangan cakap. Kan? Kadang bila kita tak faham, kita tak tahu, kita gemar bersangka buruk. Kena sebut, jangan sangka-sangka buruk. Hari ni zaman sekarang ni, zaman maklumat di hujung jari. Semua share. Dalam grup WhatsApp, semua hantar. Itu pun kopi, hantar. Dengar-dengar Samsul debat dengan Aida Jebat. Jangan. Itu gosip aja tau. Macam-macam. Iya, macam-macam kan. Tu jangan dengar cakap orang Samsul debat tu. Kalau tak ada 10,000, jangan panggil dia. Memandai. Tapi memang saya pernah kena di Terengganu. Dia kata 5 tempat Ustaz, kami bayar 5,000. Okey Ustaz? Okey, alhamdulillah, syukurlah. Dia cakap tu. Jadi saya, maknanya saya mengandaikan purata satu masjid tu 1,000 lah kemampuan. Okey. Lepas tu hari yang ketiga, masjid yang last tu, dia imam tu siap tunjuk nombor akaun, saya ada nama macam nama company. Saya macam tak sedap hati. Saya kata tu bukan akaun saya, agaknya ni kot yang penyelaras program ni kot. Saya suruh PA saya telefon setiap satu masjid. Rupanya setiap satu masjid dia charge 3,000 satu masjid. 3 kali 5, 15,000, bayar saya 5,000, dia dapat 10,000 duduk saja. Pandai tak dia meniaga? Pandai. Kan? Masalahnya pihak masjid minta kurang kan dia. Tak boleh kurang ke 3,000 ni. Nak buat macam mana? Macam tu lah Samsul debat minta. Dah aku yang kena.
Tu sebabnya kalau PA tu kan kena tengok. Kadang dia macam mana tau. Dia dengar saya ceramah malam ni kat surau ni. Dah mulalah surau lain tanya. Macam mana boleh dapat? Berapa bayar? Dia up dekat tempat lain. Kau nak tak kalau panggil Samsul Debat? Sini tak kisah. Orang bayar 10,000 pun saya ambil. Iyalah, takkan tolak kan. Kalau RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang ke dah lepas tu. Tak adalah. Yang penting booking tarikh tu yang penting dulu. Jangan dengar cakap orang. Mandai. Saya yang bayar dah kemampuan masjid dengan surau tu macam tu. Okey je. Yang penting ambil tarikh dulu. Jangan sebab duit program tak jalan. Jangan. Tu saya datang. InsyaAllah. Nak pula. Meru ni dekat di hati saya. Saya datang. Tapi betul. InsyaAllah tahun depan. Ni bukan janji lah. InsyaAllah. Kan? Kita cubalah tahun depan dalam bulan 2, bulan 3 ke saya bawa lah Balsam Surau sekali. Dah tadi pengurusi dah sebut. Kita buat forum 2 Syamsul kat sini. Kan? Lepas tu pasanglah kemah keluar, tutup jalan besar tu. Suruh ikut jalan lain. kan? InsyaAllah. Kan? Tapi memang iyalah. Orang-orang bayangkan dengan agama orang boleh main macam tu. Yang kadang-kadang ustaz-ustaz lain kena tu. Rupanya bukan saya je yang kena, Ustaz Ilyas pun kena, Dr. Azhar Dr. Izzah Harib pun kena. Saya paling mahal satu ceramah memang tak dinafikan. Saya ceramah di Johor. Saya ceramah 1 jam setengah. 30,000 bayar. Terkejut saya. 1 jam setengah. Mana setiap setengah jam tu 10,000. Saya masa tu tak perasan dia bagi saya pun beratnya. Alhamdulillah tuan, rezeki cash. Saya pun cakap dengan driver saya, berhenti dekat Bank Islam tu. Saya memang tak biasa pegang duit banyak sebab orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang lah. Dia salam lah. Dapat duit ke tadi? Tahu dia. Tu kena cepat masuk. Saya pun masuk, saya buka, tengok ada 3 ikat duit. Saya pun masuk dekat CDM tu, dekat bank kan. Masuk sekali, saya tengok total. 10,000. Ada 2 ikat belum masuk ke ni? Cepat-cepat saya masuk. Masuk. Total 30,000. Penceramah termahal di Malaysia. Masuk dan kereta bau bersandar, telefon bunyi. Assalamualaikum tuan, minta maaf sangat. Kenapa? Salah sampul. Betul. Betul wallahi, bukan saya bohong, itu betul. Dia salah sampul. Penganjur tu, bahagian kewangan paskan envelope kat dia. Tuan, apa dia kata? Nah, duit penceramah semua dalam ni. Maksud dia duit penceramah, duit catering, duit dewan, duit apa semua dalam tu. Dia ingat semua duit penceramah. Aku baru feeling. Tapi lepas tu bila dah dapat, sebab kalau ikutkan, saya boleh tak nak pulang sebab saya dah sign terima. Tapi apalah nasib dia, kesian kena secharge. Tak apalah, sebab bukan hak saya. Saya pun tu bank in balik, saya bank in semua sekali. Saya kata nanti mana bahagian aku tu kau bank in balik. Okey tuan, terima kasih lah banyak. Kalau aku tak pulang, jangan tuan mati, saya kena secah ni tuan. Dia kata, iya. Itu sebabnya, janganlah apa kan. Jangan dengar lah. Saya cakap orang boleh cakap. Itu sebabnya kalau orang bawa cerita kita dengan Tuhan ambil. Dalam kampung kita dengar. Dengar dia kena tangkap. Jangan dengar. Simple je. Benda ni simple je. Bila orang bawa cerita dalam WhatsApp, dia send. Dengarnya imam kan. Dengar imam pergi haji tahun ni. Cerita tu memang tak berkembang. Yelah, tahu dah. Cakap kat tu lah. Dengan imam kahwin satu lagi. Kau tengok dia punya sebar panjang cerita tu. Ya ke bila kenapa kita tak tahu? Macam-macam lah. Ni contoh imam. Marah pula rumah imam kan. Ni contoh. Macam tahu je tak. Kan? Tapi itu dia kadang. Kita gemar bercakap. Cerita pasal orang. Ingat. Bercerita pasal orang. Kalau betul jadi mengumpat. Mengata. Tak betul jadi fitnah. Apa buat? Dah tahu benda dua-dua sia-sia. Jadi buat penyakit kat kita. Jadi dosa. Buat apa buat? Abu Laith As-Samarkandi dah bagi guideline. Kalau orang bawa cerita kat kita, ada 6 keadaan kita kena buat. Bila orang bawa cerita, 6 keadaan kena buat. Apa dia? Nombor satu, jangan terima. Tolak sebab dia seorang je cakap, kesaksian tak cukup. Jangan terima. Nombor 1. Ini kita siap share dengan orang. Tak tahulah betul ke tidak. Kita tak tahu, bila tak tahu betul ke tidak, orang tak ambil tak tahu betul ke tidak, yang kita ni cerita tadi dia forwardkan, kita dapat saham, mengalir dosa berpanjang-panjangan macam tu. Dia forward, saham kita dah ada kat situ. Yang kedua,
hendaklah kamu mencegahnya. Sebab kita dah tahu tadi, kalau tak betul jadi mengata, tak betul jadi fitnah, kalau betul jadi mengata, mengumpat. Ketiga, hendaklah kamu jangan bersangka buruk sebab itu. Memanglah, tak sangka kan macam tu. Wah, cerita tu tak tahu betul ke tidak lagi. Keempat, hendaklah kamu jangan menyelidiki betul ke tidak. Betul ke? Tak tahulah. Kau jangan risau. Abang dia tu baik dengan aku. Nanti aku tanya. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu sebab hasil daripada perbuatan itu neraka. Benci. Dan yang keenam, kalau kamu dah benci, jangan kamu mengulangi perbuatan itu. Itu memang pesanan Abu Lais As-Samarkandi. Jadi jangan buat. Kan? Dan banyak lagi sebenarnya kita sambunglah dalam modul Rasul yang akan datang. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Kalau tempat duduk tu dah beralih tu saya faham. Dalam macam ni, dalam macam tu, saya faham. InsyaAllah. Di lain masa kita bertemu lagi. Sebenarnya dalam majlis ilmu ni memang kita tak perasan. Tiba-tiba dah 2 jam. Makna kita seronok tu. Hanya orang yang terasa nikmat majlis ilmu tu je rasa seronok. Macam orang kahwin muda lah. Hanya orang yang kahwin ni, isteri dia dah lama meninggal, dia dapat kahwin muda. Hanya dia je tahu perasaan tu. Orang lain hanya boleh cerita, tapi dia merasai. Macam majlis ilmu ni lah. Bila terasa nikmat tu kan, tak sama. Macam dengan ceramah ni kan. Mana sama orang duduk tengah, orang bersandar kat dinding? Mana sama? Nikmat dia lain. Wah, kena juga kita ni tu. Tak, ni contoh. Tak payahlah beralih contoh. Jadi maknanya macam tu lah keadaan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur yang sudi mengundang saya. Makna ada satu janji saya tadi, insyaAllah saya bincang dengan Abang Samsul Rawrawak tahun depan. Kalau ada Samsul kat sini boleh jadi moderator, jadi 3 Samsul. Tak adalah, kita buat program 2 Samsul, insyaAllah. Banyak yang dia boleh kongsi. Saya setakat baru ni saya pergi Kuching dengan dia, banyaklah pengalaman dia sebagai apa dia kongsikan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pihak penganjur atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT, melainkan kurang bercakap saya sebagai manusia biasa. Sebelum terlupa, ada sahabat saya daripada Melaka datang. Dia bawa barangan-barangan sunnah. Kalau siapa nak tengok ada di belakang. Begitu juga travel umrah, HB Travel dan KRS Travel. Siapa yang berminat nak pergi tengok, tak kisahlah pergi dengan travel mana pun tu. Contoh flyers nak tengok. Kalau siapa bahasa nak pergi. Jadi itu saja pada saya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.